اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada kita pada malam ini. Insyaallah kita akan sambung kembali dalam pengajian kitab Qatrul Ghaisiyah. Sampai mana? Surat 6. Hah? Yang bersifat dengan segala sifat yang 7. Yang 7. Kita berhenti sekerat jalan. Jadi tengok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka surat bawah kali tu. Kalau tidak kita tak faham. Ambil sekerat jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau yang kami sembah dan akan dikau yang kami minta tolong. Tiada yang kami sembah dan kami minta tolong orang yang lain daripada engkau. Apa maksud? Tadi itu terjemahan dia. Bahawa seertinya bahawasanya Allah Ta'ala yang bersifat ia dengan segala sifat yang 7. Yang tersebut itu iaitu tentulah keadaan Tuhan yang esa. Ia dan tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Dan tertentulah keadaan sekalian makhluk itu hambanya yang mengada ia akan mereka itu daripada tiada, dan ialah yang memerintah atas segala hal mereka itu. Jadi kalau kita mengaji ini orang panggil martabat dia ni, martabat faraq, martabat jama'. Iyyaka na'budu, akan dikau yang kami sembah. Jadi kalau akan dikau yang kami sembah, pahamkan makna. Bahasa Melayu panggil sembah, bahasa Arab panggil ubudiyah. Kalau dia tu kepada dialah ubudiyah kita sebenar, tak ada yang lain dah. Kenapa? Kepada dia ubudiyah yang sebenar, mana kehambaan kita. Kita ni tak ada apa, tak ada milik apa sesuatu, hanya dia ubudiyah kita. Sebab dialah yang dipanggil Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan? Kalau dalam tauhid orang mengaji makna ketuhanan tu, iaitu zat yang bersifat istighna, bersifat iftiqar. Kan? Zat bersifat istighna itu ada 12 sifat. Ini mengaji lah ada sifat 20. Sini ada tauhid kan? Okey, saya tak nak huraikan panjang lah. Dan zat yang bersifat dengan iftiqar. Iftiqar ada 9 sifat. 9 campur 12, 21. Lawan 21 itulah 40. Terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Di dalam martabat hakikat lain pula. Macam mana martabat hakikat? Yang dinamakan Tuhan tu ialah sezat, sesifat, seasma, seaf'al. Semua se-se. Kalau dia sahaja yang berzat, dia sahaja yang bersifat, dia sahaja yang bernama, dia sahaja yang beraf'al, yang lain tu tak ada. Yang ni semua ni, ya termasuk saya sekali. Semua hanya kenyataan ataupun pembuktian tentang zat Allah Ta'ala. Pembuktian, bukti, bayang-bayang sahaja. Bayang-bayang itu menunjuk di atas wujudnya Tuhan bagi bayang. Sifat yang ada pada kita, zat kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, pembuktian tentang wujudnya zat Tuhan. Zat Tuhan itu bukan jirim. Zat kita jirim ni, jirim. Ni rambut kita boleh gunting. Sifat yang ada pada kita 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang ni semua pembuktian bahawa yang bersifat itu Allah, bukan kita yang bersifat.
Jangan bangga kekuatan kita, jangan bangga kepandaian kita, jangan bangga kehebatan kita. Tak ada pun sebenarnya. Tapi dah kita tak kenal, kita perasan, ni aku orang hebat. Betul. Rasa dalam diri aku orang hebat. Syirik. Hari-hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Dah kami sembah, hamba ada milik benda apa? Tak ada benda apa. Yang ada tuan dia. Yang ada harta tu tuan dia. Hamba tu betul-betul tumpang. Tuan dia bagi makan, tuan dia bagi pakai, tuan dia bagi tempat tinggal. Hiduplah dia. Kita di atas dunia perasaan dia kena macam tu. Okay. Nama tak ada bernama kita. Berbuat tak ada berbuat. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembahyang tadi, bergerak tubuh badan kita, hakikat dia itulah pembuktian perbuatan Allah taala. Kalau Allah taala tak izinkan kita bergerak, tak bergerak. Kita nak rokok, nak sujud, nak apa semua tak boleh nak buat. Faham, duduk di situ baru betul sebutan kita iyyaka na'budu. Kalau tidak, mulut kata iyyaka na'budu, hati lagu lain. Tak sama luar dengan dalam ni. Kalau tak sama luar dengan dalam, salah tak? Tapi saya tak kata munafik ya. Kalau ikut cara zuhir, may yuzhir al-Islam wa yukhfil kufra. Zuhir dia lain, batin dia lagu lain. Dia tak sama. Yang ni masalah yang Allah Ta'ala nak tuntut di hari akhirat nanti. Sebab kita menipu. Allah Ta'ala tu tak dapat ditipu. Kenapa kita menipu? Sebab kita tak tahu, ilmu tak ada. Okey, faham dah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka nasta'in? Dah kalau macam tu, kamulah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Semua kami ni berhajat kepada kamu ya Allah. Zuhir dah sifat iftikhar. Nak minta tolong apa semua tertumpu dah kita, tak terlepas kita kepada Allah Ta'ala. Itu bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jadi kita tengok, iaitu tertentulah keadaan Tuhan yang esa. Macam saya terangkan tadi, kalau dah kata na'budu, kami sembah, Tuhan tu mesti esa. Yang kita ni tak ada apa, semua ni hanya bayangan dia sahaja, pembuktian tentang dia sahaja, bukan ada lain. Dan tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Tuhan yang lain itu tak ada. Dan tertentulah keadaan sekalian makhluk itu hambanya. Macam saya sebut tadi lah, hambanya. Kalau dah hamba, apa yang dia milik? Tak ada milik apa. Tu banyak tu, duit ada, rumah ada, apa semua. Itu pembuktian semua. Pembuktian Allah yang kaya, pembuktian Allah yang hebat, pembuktian Allah yang bersifat ilmu, pembuktian Allah tak macam-macam kalau kita nak cerita. Bagi ada rasa di dalam hati kita, ya, kita gunakan macam biasa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu, tapi perasaan di hati kita kena ada di situ. Kalau tak ada perasaan di hati, yang tu semua kehidupan kita terhijab kepada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Hamba yang mengadakan, ya, mana tertentulah keadaan sekarang makhluk itu hambanya yang mengada, ia akan mereka itu Allah Ta'ala yang buat. Kalau macam tu, semua kita tak terlepas kepada Allah daripada tiada, dan ialah yang memerintah atas segala hal mereka itu. Apa makna segala hal? Ahwal kehidupan semua diperintah oleh Allah Ta'ala. Semua skrip kita sudah ada. Di a'yan sabitah ataupun di azali, skrip kita dah ada. Ikut skrip kita, ya? Tak ada kecewa dalam hidup, tak ada bangga dalam hidup. Semua pandang Allahu. Yang tu. Kalau macam tu kita ada rasa tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada manusia, semua ada. Kalau tidak, kita ada penting diri sendiri, ataupun kita bangga, kita rasa hebat. Semua ada perasaan tu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib
fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bermula jihad. Jihad tu pihak masyrik, tempat terbit matahari, dan jihad maghrib, pihak tempat tenggelam matahari. Dan barang yang antara keduanya, iaitulah milik bagi Allah. Maka barang di mana jihad, pihak yang kamu hadap, muka kamu dan segala panca indera kamu dan hati kamu, maka di sana kamu dapat akan haqqullah ta'ala wahdah ya. Ini ayat mutasyabihat. Mutasyabihat macam mana? Di mana kamu berhadap, di situ wajah Allah. Allah Ta'ala ada wajah ke? Allah Ta'ala tak ada wajah. Kalau ada wajah, ini pahaman Wahabi. Allah Ta'ala tak ada wajah. Tu Allah Ta'ala kata, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau wajhu, kita tak hurai apa wajhullah, ataupun kalau ulama khalaf dia kata wajhullah, tempat mengenal Allah Ta'ala. Kenapa saya kata ni semua tempat mengenal, ataupun bahasa lain juru bahasa ketuhanan. Dinding ni juru bahasa ketuhanan tak? Kipas ni juru bahasa ketuhanan tak? Lantai ni juru bahasa ketuhanan tak? Meja ni juru bahasa ketuhanan tak? Semua apa benda juru bahasa. Juru bahasa tu apa kerja juru bahasa? Nak bagi faham. Kan juru bahasa tu nak bagi faham apa benda. Kenapa perlu bagi faham Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala tu kanzan makhfi. Dia tu rahsia yang tersembunyi. Apa makna rahsia tersembunyi? Siapa pun tak mengenal Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala mengenal diri dia. Fa'ahbabtu an a'rafa, aku kasih, aku suka bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Liya'rifani, untuk apa? Liya'rifani, supaya mereka ni mengenali akan aku. Allah Ta'ala nak kita kenal dia. Tapi kalau kita nak kenal Allah, Allah Ta'ala tu bukan jirim. Allah Ta'ala tu bukan arat. Kalau jirim kita boleh nampak, kita boleh pegang. Nak nampak pun tak nampak, nak pegang pun tak boleh. Allah Ta'ala, habis macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama sekali, bila kita dah baligh, awwaluddin ma'rifatullah, mengaji ilmu tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Dah kita mengaji dalam ilmu tauhid tu, dicerita dalam tauhid apa dalil wujud makhluk ini, apa dalil qidam makhluk ini, apa dalil baqa makhluk ini. Semua makhluk. Nak cari mana lagi? Sifat 20 ada ke dalil lain daripada makhluk ini? Tak ada. Semua makhluk ini. Kenapa ulama kata makhluk ini, makhluk ini, makhluk ini? Tu supaya kita naik satu tahap lagi, sampai kita mengaji di hakikat. Yang makhluk ini semua ni sebagai pembuktian Allah Ta'ala. Tu orang panggil pembuktian Allah Ta'ala. Kenapa makhluk sebagai pembuktian Allah Ta'ala? Makhluk Allah Ta'ala dia tak terlepas daripada berapa? 2 ya. Makhluk Allah Ta'ala tak banyak. Makhluk Allah Ta'ala ada 2 sahaja, jirim dan arat. Jirim benda, ni benda, tangan saya benda, badan saya benda. Ni arat, ni jirim. Arat sifat yang menumpang di jirim. 4 segi pada meja, bulat pada piring, betul tak? Tinggi pada tiang. Itu arat. Jadi tiap-tiap makhluk yang Allah Ta'ala yang kita nampak ni, ada tak satu benda yang terlepas daripada Allah Ta'ala yang bukan Allah Ta'ala menjadikan? Mana ada? Sebab kita mengaji dalam sifat qudrat. Qudrat, ta'aluk sifat qudrat itu taksir, memberi bekas. Memberi bekas pada apa? Jami'il mumkinat, pada sekalian benda mungkin. Apa makna sekalian benda mungkin? Seluruh makhluk. Satu benda pun tak terlepas daripada qudratnya Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau macam tu, bila kita nampak makhluk, hati kita nampak tak, reti tak kata Allah Ta'ala? Bandingan macam ni, selalu saya bagi misal macam ni. Tapak kaki harimau tu banyak, sampai ke hujung sana ni. Daripada hujung Sungai Pen ni sampai ke hujung kampung, ada harimau berjalan. Banyak tapak kaki.
Pandang di sini tapak kaki ni, erti di otak kita wujudnya harimau. Berjalan ke depan lagi tengok ada kesan tapak kaki, di otak kita kata ada harimau. Berjalan lagi ke depan tengok ada kesan tapak kaki, otak kita kata ada harimau. Tapi adakah kesan tapak kaki itu boleh terekam kita? Adakah kesan tapak kaki itu garang macam harimau? Tak. Dia hanya pembuktian. Sebab tapak kaki itu tak terlepas daripada harimau. Harimau ni kuat ni di mana? Harimau ni kuat dia kat mana? Dekat kaki je. Cuba kalau kaki harimau ni putus empat-empat atau putus dua lah kaki dia, hang berani nak tarik misai harimau tu? Putus dah tak ada. Kaki tergolek ke badan, tergolek-golek. Sekarang berani tak pegang misai dia? Saya berani pegang. Tapi kalau yang ada 4 kaki saya pun tak berani. Itu tanda kekuatan dia. Daripada kekuatan tu orang panggil kudrat dia. Daripada kudrat dia akan meninggalkan kesan tak? Tu kudrat, ta'alu dia tak taksir. Kaki harimau tu dia akan meninggalkan bekas kaki harimau tak? Yang kita memandang kepada kesan tapak kaki harimau, yakin tak kata wujudnya harimau? Situ. Yang kita memandang seluruh makhluk ni, satu makhluk pun tak terlepas daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita terdetik tak? Allah. Yang ni bukan Allah, meja ni bukan Allah, tapi pembuktian dah tentang wujudnya Allah. Cukup kita pandang meja pun reti kata wujudnya Allah. Jangan cari Allah. Di dalam kitab bukan suruh ajar mencari Allah. Di dalam kitab suruh ajar mencari keyakinan tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang iradat Allah Ta'ala sampai habis. Yang tu yang diajar. Kan? Kita nak faham pun macam tu. Dalam kehidupan kita ada tak satu benda yang terlepas daripada kudrat Allah Ta'ala? Mana ada? Ada tak satu benda yang terlepas daripada iradat Allah Ta'ala? Ini bukan iradat Allah Ta'ala yang menentukan, ini dia jadi sendiri. Tak ada. Kalau macam tu, bagi hati yang hidup, terpandang kepada apa juga sesuatu, hati dia terdetik Allah. Macam kesan tapak kaki harimau tadi lah. Terpandang saja kesan kaki dia, di hati kita harimau. Kita ke depan lagi pandang harimau. Yang tu bukan harimau pun, tapi reti tak kata wujudnya harimau? Arti kata wujudnya harimau. Hanya tu kita nak bagi faham, nak bagi yakin, nak bagi kejap. Pegangan kita tu kejap. Jangan cari Allah. Tafakkaru bil khalqi la tatafakkaru bil khaliq. Berfikir oleh kamu pada makhluk, jangan berfikir tentang Khalik, pencipta. Macam mana dia menjadikan dia tu siapa dia? Ni tak dapat. Otak kita tak akan dapat. Mati hidup balik tak akan dapat. Cari keyakinan. Okey, jadi sekarang faham ayatnya. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bermula jihad masyriq dan jihad mana pihak maghrib, dan barang yang antara keduanya iaitulah milik bagi Allah. Semua milik Allah, semua mai daripada Allah. Maka barang mana jihad yang kamu hadap, muka kamu, kita hadapkan muka kita, dan segala panca indera kamu, kita hadapkan dada kita, contoh dia, dan hati kamu, dan di sana kamu dapat akan haqqullah Ta'ala yang wahdah, yang esa. Mana haqqullah, kebenaran, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, tu kita nampak, kita dapat. Jangan kita memandang kepada makhluk, masih lagi kita tak dapat memahami, tak dapat keyakinan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buta mata hati kita. Artinya, dan barang di mana pihak masyrik ada ia. Masyrik mana tempat terbit matahari, timur, atau maghrib mana tempat tenggelam matahari, yang kamu hadap akan muka kamu, dan segala idrak kamu, mana idrak pendapatan ataupun ilmu. Idrak tu ilmu, pendapatan kamu, padahal kamu tuntut dengan yang demikian itu musyahadah akan haqqu ta'ala. Musyahadah mana pandang dengan mata hati.
Ramai kita hidup atas dunia, kita tak pandang dengan mata tak pandang dengan mata hati kita. Hari-hari kita hidup, kita pandang makhluk Allah Ta'ala, masih lagi tak terdetik di hati kita tentang kewujudan Allah Ta'ala. Kalau Tuan Hikam kata ni intimasul qalbi, orang yang buta mata hati. Tahu mata hati buta? Man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di atas dunia ni buta, bukan buta, mana buta mata hati, maka di hari akhirat ia pun akan buta, teraba-raba. Di padang mahsyar kalau teraba-raba, di atas sirat teraba-raba, sendiri fikirlah. Kan? Jadi bermakna musyahadah, pandang tiap-tiap sesuatu, yakin kata kewujudan Allah Ta'ala. Pandang tiap-tiap sesuatu, hati kita dapat syuhud tentang zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala. Cukup tenang. Jangan cari Tuhan. Ni kalau ilmu tak ada, kita tak dapat. Sebab seluruh makhluk ni, apa juga yang kita nampak, ini hatta diri kita, inilah pembuktian tentang wujudnya Allah. Kenapa otak kita masih lagi tak berfikir di situ? Apalah tatafakkarun, apalah tatadabbarun, apalah tubsirun. Banyak Allah Ta'ala tanya, kamu tak fikir ke? Kamu tak perhati ke? Kamu tak nampak ke? Itu dalam Quran. Tak nampak, tak nampak, tunggu. Nampak, tunggu. Apa lama nak hidup lama mana atas dunia? Mesti jumpa aku juga nanti, Allah Ta'ala kata. Kan? Peringatan tu banyak. Maka di sana kita pandanglah makhluk, maka di sana kamu dapat akan sesuatu yang menunjuk ia atas wujud Allah dan atas wahdahnya, esanya Allah Ta'ala, atas kewujudan Allah Ta'ala. Kita meyakini, macam saya misal tadilah, kalau kita pandang kepada kesan tapak kaki harimau, yakin tak di hati kita dekat-dekat kawasan ni wujudnya harimau. Main mana tapak kaki kalau tak ada harimau? Main mana tapak kaki? Begitu juga main mana makhluk kalau tak ada khalik? Lah ni nak cari khalik, kena bagi yakin wujudnya khalik. Khalik tu tak perlu cari. Macam tadi kita jumpa kesan tapak kaki harimau, harimau tu jangan cari, masalah kita nanti. Tapi yakin tak? Kalau dah yakin, beringat balik, standby apa yang patut. Oh, dia kata tak ada apa, ni kesan tapak kaki, jom kita masuk dalam cari harimau. Cari sakit. Cari sakit kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita, keimanan kita, hari-hari bukti ada tempat terlampau jelas, terlampau dekat dengan kita, masih lagi kita tak dapat memandang. Muhasabah diri kita balik. Okey. Kerana wujud sesuatu yang engkau dapat akan dia, wujud sesuatu ni makhluk yang engkau dapat akan dia dengan idrak engkau. Apa makna pendapatan? Idrak tu pendapatan ataupun ilmu. Ada ilmu, iaitu terhenti ia atas wujud Allah. Semua benda ni terhenti, tak dapat tidak, semua daripada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, tak ada sesuatu pun terlepas daripada kudrat Allah Taala. Tak ada sesuatu pun terlepas daripada iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita fikir balik, kalau tak ada sesuatu terlepas daripada kudrat Allah, tak ada sesuatu terlepas daripada iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana kita baca? Menunjuk atas wujud Allah Ta'ala wahdah. Kerana wujud Allah, sesuatu itu yang engkau dapat dengan idrak engkau, yaitu terhenti ia atas wujud Allah. Boleh dapat tak wujud Allah Ta'ala ni? Pada tiap-tiap halnya. Saya dah cerita tadi, makhluk Allah Ta'ala ada dua. Apa dia? Jirim dan arad. Jirim dan arad. Arad tu sifat, sifat yang menumpang di jirim. Manis atau kuning menumpang di buah pisang. Bila masak pisang muda, tak masak lagi, warna hijau, kita potong, kita bubuh dalam tempayan, dia masak.
hijau hilang berubah jadi warna kuning, kelat hilang rasa manis. Cari dalam pisang tak jumpa dah. Kemana pergi benda-benda tersebut? Tu orang panggil arat. Arat mana berubah-ubah. Betul tak? Benda berubah. Kalau benda berubah, mesti ada tak yang mengubahkan? Nah, mesti ada yang mengubahkan. Dia tak boleh berubah sendiri. Gitu. Gitu tak Imam? Mesti ada yang mengubahkan. Sampai yang 40 pinggang sakit lah, lutut sakit lah, semua sakit. Tak maulah umur 40, dia kata nak maintain umur 30 badan mantap, dia kata. Tak je boleh. Mesti berubah ya. Betul? Mesti berubah. Dah sampai tak saya sembang lah. Saya dah 40 lebih dah. Kita tahu lah macam mana. Jadi keadaan tu berubah. Kalau kita boleh mengubah sendiri, bukan ada yang mengubah. Saya pun tak mahu, saya nak mantap semua, gagah semua. Tak adanya. Okey, jadi bermakna arat tu berubah-ubah. Mesti ada yang mengubah tak? Mesti ada yang mengubah. Kemudian bermakna mesti ada yang mengubahkan dia. Kemudian arat tumpang di mana? Tumpang di jirim. Sifat tak boleh bawa diri sendiri. Ada bulat tapi piring tak ada, boleh? Bulat ada tapi piring tak ada, dia kata. Mana boleh? Bulat tumpang di piring, 4 segi tumpang di meja, tinggi tumpang di tiang, manis tumpang di gula. Tadi arat tadi berubah, bermakna baharu. Mesti ada yang mengubahkan dia. Kalau arat tadi tumpang di jirim, bermakna jirim tadi jadi baharu juga. Kalau jirim jadi baharu, mesti ada yang membaharukan, ada yang mengadakan. Siapa dia? Otak kita akan berfikir, yang mengada mesti dia ada. Kalau dia tak ada, macam mana dia nak mengadakan? Betul? Yang ni tempat kita nak patah balik. Yang mengadakan tadi mesti ada. Jadi yang mengadakan tu mesti ada. Lepas tu dia mesti berkuasa. Kalau dia tak berkuasa, dia nak buat lagu mana? Siapa dia? Otak manusia berfikir macam tu. Sampai Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad kata, yang berkuasa, yang ada, yang mengadakan kamu itu bernama Allah. Bukti dia, kamu itulah. Yang dia kena cari tak? Tak perlu cari, yakin tengok di kamu. Kenapa kamu? Sebab kamu ni tak terlepas daripada jirim dan arat. Ada yang mengubahkan sifat kamu. Ada yang menentukan keadaan kita daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian sifat tersebut menumpang tak di jirim. Bermakna baharu tak tu? Baharu. Mesti ada yang mengadakan. Jadi seluruh makhluk ni sama. Yang ni semua tak terlepas pada jirim dan arat. Tiang arat dia tinggi, jirim dia tu yang keras lah. Dinding jirim dia ni yang lebar ni, yang ada separuh warna kuning, separuh warna putih tu. Okey. Arat dia yang lebar tadi, yang warna kuning. Jirim dia yang keras, cuba rempuh. Faham tak? Itu jirim dia tu. Jadi kalau macam tu, mesti ada tak yang mengadakan? Mesti ada yang mengadakan. Jadi kita pandang tiap-tiap makhluk ni, erti tak kata yang mengadakan makhluk, muhdis dia, yang menzuhirkan dia daripada tak ada kepada ada. Siapa dia? Yang bernama Allah. Bukti dia yang makhluk tadi lah. Pandang di makhluk. Okey, jelas tu? Kita nak faham macam tu. Bergerak ke mana-mana, hati kita terdetik terpandang makhluk, terdetik Allah, 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 sampai beda-beda, sampai mati kita. Baru hidup hati kita. Kalau tidak, Allahu Akbar, kita tak lama hidup atas dunia, tak lama menyesal kita nanti, kan? Okey, jadi kita tengok balik. Maka jadilah musyahadah engkau akan wujud sesuatu. Musyahadah ni pandang dengan mata hati. Pandang dengan mata hati. Macam mana pandang dengan mata hati? Pandang dengan mata hati tu.
Selalu saya bagi misal tajalli Allah Subhanahu wa taala. Tajalli Allah taala menyatakan kebesaran dia. Jadi yang kebesaran Allah taala tu kita syuhud. Kalau kita jumpa tai kambing di otak kita, erti tak kata wujudnya kambing? Erti kata wujudnya kambing, main mana tai? Kalau tak ada, itu orang panggil syuhud. Kalau tidak, kita masuk-masuk, yang ni apa ni? Tai kambing. Lepas tu otak kita tak fikir pun kambing. Kalau kita pandang gelas, botol ni basah kat luar, faham di otak kita apa dia? Ertinya kata ada ais ataupun ada air sejuk dalam botol ni, sebab itu kat luar dia basah. Itu orang panggil pandang dengan jalan syuhud. Jadi pandang kepada makhluk, reti kata Allah. Bila kita syuhud, hati kita terdetik tiap kali pandang makhluk Allah, tiap kali pandang makhluk Allah, lama-lama dia Allah Ta'ala angkatkan kita sampai martabat musyahadah. Tahu? Bila sampai martabat musyahadah, kita duduk sahaja, tak payah pisah-pisah lah, automatik bergerak di hati kita Allahu. Pandang apa juga di hati semua Allahu. Dihidup dah hati dia. Ni hati kita banyak mati tak bergerak, tambahnya time seronok. Jumpa geng, kita ketawa. Habis tak memang kita ketawa? Tak ingat dah. Ya saya bersama orang lah, bukan ingat dah. The shock. Itu susah. Tapi bagi orang yang arif billah dah, duduklah di mana keadaan. Sebab apa? Apa yang kita pandang semua makhluk dah. Semua jirim, semua arat. Kalau macam tu hati dia terdetik, main mana jirim, main mana arat. Itulah pembuktian tentang wujudnya Allah. Jadi bila pandang apa sesuatu, hati dia tergerak Allah. Macam tu. Orang yang macam ni baru selamat. Iblis tak berani dekat. Iblis serigala ya, dia macam serigala. Kita ghalid, dia sambar. Kalau kita tak ghalid, hati kita sentiasa ingat Allah, dia bukan berani. Kita nak melatih macam tu sampai syuhud supaya kita dapat kembali kepada asal. Tengok, dan apabila tetaplah maka jadilah musyahadah engkau akan wujud sesuatu itu. Kita pandang tiap-tiap sesuatu membawa ia akan musyahadah engkau kepada wujudullah. Mana pandang sesuatu, erti kata wujudnya Allah. Pandang kesan tapak kakak harimau, erti kata wujudnya harimau. Pandang tai kambing, erti kata wujudnya kambing. Main mana tai kambing kalau tak ada kambing? Pandang tiap-tiap sesuatu. Ni tiap-tiap tai, tadi tai kambing, nisbah kambing. Makhluk ni semua nisbah kepada siapa? Nisbah kepada Allah. Apa makna nisbah kepada Allah? Satu makhluk pun tak terlepas kepada Allah. Semua main daripada Allah. Kenapa? Yang kita mengaji tauhid, qudrat, ta'alluq sifat qudrat, iaitu taksir pada sekalian mumkinat makhluk. Dan apabila tetaplah akan musyahadah engkau akan wujud Allah, hati kita dah tetap pandang Allahu, yakin. Bergerak kita reti kata ni perbuatanmu ya Allah, bukan aku buat. Tapi zahir syariat ya kita buat. Zahir syariat nampak kita buat. Memang kalau orang tanya pun, siapa buat air ni? Saya yang buat. Tapi di hati kita kosong, gaibkan benda tersebut. Orang lain pun tak tahu. Kalau kita dah berkekalan macam tu, maka hilanglah daripada engkau akan musyahadah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Macam mana hilang musyahadah kepada sesuatu yang lain daripada Allah? Hati kita ni ibarat cermin. Hati kita ibarat cermin. Cermin ada dua permukaan. Kan? Kalau seandainya permukaan tu kita cat belakang, permukaan belakang nampak? Tak nampak kan? Sebab cat. Kita nak nampak muka kita, belakang kena tutup. Kalau macam ni payah nak nampak muka kita ni, cermin sebab ditembus, dia kena tutup sebelah. Jadi kalau cermin yang permukaan cermin yang nampak muka kita ni, kalau kita hadapkan kepada yang lain,
Bermakna kepada, contoh kita hadapkan kepada dunia, kepada Allah Ta'ala, dia membelakangi Allah Ta'ala. Jadi yang belakang tu boleh nampak tak? Tak nampak. Kalau kita hadapkan kepada Allah, bermakna kita membelakangkan dunia, membelakangkan nafsu, membelakangkan sesuatu. Jadi itu yang kita kata, hadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Dengan cara dia, cara syuhud, pandang makhluk erti kata wujudullah. Kan? Itu mana? Cermin hati kita. Kalau macam tu, kalau kita dah syuhud kepada makhluk, terpandang kepada Allah, bermakna berpalinglah kita kepada makhluk. Berhadaplah ketika itu hati kita kepada Allah. Itu beza dah. Kalau macam tu dia kata, dan tetaplah yakin engkau akan wujudullah. Kalau macam tu, dapatlah keyakinan kita tentang kewujudan Allah Ta'ala. Sebelum daripada itu kita tak akan dapat. Allah Ta'ala bagi kita hari-hari dah, daripada kita kecil lagi. Betul tak? Waktu bila kita terlepas pada makhluk Allah Ta'ala, hatta diri kita ni makhluk Allah Ta'ala juga tak? Itu yang saya kata, pandang kepada diri. Barang siapa kenal diri, kenal Tuhan, tu benda tu. Yang kita pandang diri kita, aku jirim, ni jirim. Ada arah, tinggi kita tinggi mana? Besar kita besar mana? Kan? Mata kita macam mana kita nampak, telinga kita boleh mendengar, itu sifat kita. Ni tangan kita bergerak, jadilah perbuatan kita. Tapi hakikat dia itu semua mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh pandang. Kenapa kita tak dapat memandang? Ulama dah ajar, Nabi dah ajar. Okey. Jadi mana kita nak dapat kenal Allah dengan memandang kepada makhluk? Cukup. Dah madai dah. Dah kita kenal Allah Ta'ala tu, kita nak tunggu apa lagi? Tunggu mati, tunggu ajal sampai lah bahasa dia. Kita hidup macam biasa, kita bekerja, ya, kita berkeluarga, kita mengaji, contoh dia kita mengajar, nak tunggu ajal. Yang penting kita dah kenal. Jangan kita tak kenal, tak tahu, Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Okey, habis. Jelas tak? Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya bermula kami, iaitu lebih hampir kepadanya daripada urat leher. Artinya, baca dulu, bahawa sesungguhnya perintahan kami pada menghidupkan akan seseorang dan memadai akan dia, iaitu terlebih hampir kepada seorang itu daripada perintahan urat leher yang kami jadi akan dia sebab bagi hidup seseorang. Itu maksud ayat Quran. Cari Allah Ta'ala dekat sini tak boleh, tak jumpa ada Allah Ta'ala kat sini. Kami terlebih hampir daripada urat leher, lebih hampir kepadanya daripada urat leher. Maksud kata perintahan Allah Ta'ala, tadbir Allah Ta'ala, tadbir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang bernama Rabb, kan? Allah Ta'ala yang bernama Rabb itu terlebih hampir daripada urat leher kita. Maksud kata, kenapa urat leher? Tikam perut kita tak tentu mati. Tentu mati ke tikam perut? Tak tentu mati, walaupun tembus. Tapi kalau kerat saja leher, mati tak? Ada orang kepala tak ada tapi boleh hidup lagi? Tak ada lah, itu jinnya. Jadi bermakna yang ni sifat hayat. Sifat hayat dah lah. Sifat hayat kita ni ketika dalam perut mak kita, yang pertama sekali apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala? Mak kita mengandungkan kita 4 bulan. Cukup je 4 bulan, roh datang tak? Allah Ta'ala tiupkan roh, di situ nyata sifat hayat, bergerak dah kita dalam perut mak kita. Tapi qudrat pun tak ada, iradat pun tak ada, ilmu pun tak ada, samak pun tak ada, basar, kalam semua tak ada. Tapi yang pertama hayat, lahir di atas dunia, bermakna kalau kita hidup sekarang, Allah Ta'ala cabut sifat hayat kita. Muparakatul ruhul jasad, terpisah roh daripada jasad. Mati dah kita. Mati kita. Sifat hayat tu Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala ambil satu je. Basar pun tak ada,
kalam pun tak ada, samak pun tak ada, ilmu tak, semua tak ada. Cerita di hayat saya. Okey. Yang hayat tu seolah-olah dia terlampau hampir kepada kita. Apa makna terlampau hampir? Yang inilah yang kita boleh bergerak ke sana ke sini, kita boleh makan, kita boleh minum sebab ada hayat. Jadi pembuktian hayat di sini, cuba kerat kepala kita. Mati tak kita? Mati. Okey. Yang Allah Taala, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, tadbir Allah Subhanahu Wa Taala terlebih hampir daripada itu lagi bagi siapa? Bagi orang yang pandang dengan musyahadah. Terlebih hampir. Kalau Allah Taala nak bagikan kita tanpa ada sifat, tanpa ada roh, boleh hidup tak? Kalau Allah Taala nak bagi, jadi boleh tak? Ada. Kan? Pergi kat Mekah. Tak jauh lah daripada Masjidil Haram tu, kena naik bas juga lah. Keluar pergi Masjid Syajarah. Masjid Syajarah tu itulah tempat pokok kurma yang datang berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak aku sujud kepada kamu? Mana roh dia? Saya nak tanya, pokok kurma yang dah mati tu datang berjumpa Nabi, nak sujud kepada Nabi. Nabi kata tak boleh. Kalau seandainya makhluk itu dibenarkan sujud sama makhluk, nescaya aku suruh isteri sujud di kaki suami. Tapi tak boleh. Kalau boleh, Nabi kata cerita kalau dia bukan boleh. Saya nak cerita di sini apa dia? Kalau Allah Taala nak jadikan bukan ada roh, dia hidup, boleh. Tapi nisbah kepada kita dipanggil roh. Jadi bermakna di sini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih hampir daripada itu lagi, lebih dekat. Apa maksud lebih dekat? Diri kita sendiri itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita sendiri itu dah rahsia Allah Taala. Bagi orang yang memandang kepada roh, dia faham itulah sifat hayat. Sifat hayat pembuktian tentang wujud. Kan? Tu imam mana tu imam? Tu imam tak ada dah, tu imam Sungai Pek tak ada. Seminggu dah kata. Contohlah tu imam, insya-Allah panjang ngomong. Seminggu dah tak ada dia kata. Kenapa? Sifat hayat. Kalau sifat hayat tu ada masih ada lagi, orang tak kabur. Tapi kalau dah sifat hayat dah tak ada, berapa jam ya? Sekali 5-6 jam habis dah kabur kita. Kalau sifat hayat tu Allah Ta'ala dah ambil. Jadi bermakna hayat tu pembuktian tentang wujud diri kita. Begitu juga hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenar sifat hayat tu sifat Allah, yang kita ni pembuktian sahaja. Jadi hayat Allah Ta'ala tu pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala. Jadi sifat hayat pada kita ni pembuktian tentang wujudnya kita. Pembuktian tentang wujudnya kita itu pembuktian tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau macam tu pandang kepada makhluk, erti kata wujud Allah. Jangan pandang kepada diri kita, masih lagi kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal Tuhan Allah, kasihan. Ramai tak? Tanya seseorang orang dalam Sungai Pek ni, boleh bercerita tak? Tak usah cerita panjang-panjang. Kita cerita bab dalil wujud qidam baqa, tanya hukum akal pun cukup. Lepas ada lagi? Tak lepas. Tak lepas jawab fardu ain. Tu imam suruh ngaji dah. Betul tak? Tak mau mengaji, pak rasa pandai. Terserahlah, kita tak nak masuk. Kita mengajar ni nak bagi peringatan macam mana kita nak mati. Bukan ilmu nak kaya ni ilmu tak ada ilmu nak kaya, tak ada ilmu hebat pun. Ilmu fikir nak balik. Okey ya. Jadi kita tengok seterusnya. Bermula takrir yang takrir surahan atau huraian. Yang demikian itu iaitu bahawa sesungguhnya urat leher seseorang itu adalah ia sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya, kerana bahawasanya ia iaitu dijadikan oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi hidup seseorang itu. Inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat leher juga. Jika terhenti, inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat leher juga.
Itu yang kalau kita pandang, macam saya urai tadi lah, kalau seandainya di sini kita kerat, leher kita kerat, mana hidup kita, sifat hayat kita di mana lah? Tak ada. Jadi kalau sifat hayat itu pembuktian tentang azan ke kemudian azan dulu? Tak ya? Okey. Sifat hayat itu pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi kita hayat, di mana hayat kita? Sebenar hayat kita ni yang terlampau hampir di sini. Orang tutup hidung, lah pakai mulut. Orang tutup mulut, nak pakai hidung. Tutup dulu mati. Nah, tapi dia akan lalu di sini tak? Dia akan lalu di sini tak? Kalau sini orang akan tembak di paru-paru, tak tentu lagi. Jadi bermakna itu yang hukuman bunuh biasa kadang orang pancung, gantung, tembak di jantung. Sebab benda ni memang mematikan. Ini sifat hayat, kenyataan sifat hayat. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Adapun jika kita musyahadah mana pandang dengan mata hati, akan Allah Ta'ala yang menjadi ia akan seseorang itu, dan yang menjadi ia akan urat lehernya, dan dijadikan akan dia pula sebab bagi hidup seseorang itu. Tetapi serta demikian itu, kuasa Allah memati akan dia serta sejahtera urat leher, dan lazim daripada yang demikian itu, kuasa pula ia hidupkan akan dia dengan ketiadaan urat leher. Maka yang demikian itu musyahadah, jadi tetap yakin kita akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang memerintah atas menghidupkan seseorang dan mematikan. Sama apa yang saya cerita tadi, sama ya. Okay? Yang inilah sebenarnya urat leher ni pembuktian sahaja yang paling dekat dengan kita. Ya, kalau dipancung mati kita. Tapi bukan semestinya orang hidup kena ada urat leher ni. Mana masuk kata urat leher ni semua saraf tengah orang ni, apa, saluran pernafasan, saluran pemakanan. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan, kalau tak ada pun boleh hidup tak dia? Boleh. Hukum akal kita harus tak kalau Allah Ta'ala nak buat meja ni, kalau Allah nak hidupkan, bergerak, bercakap dia boleh ke Ustaz? Dia kata ikut kalau Allah Ta'ala nak buat, jangan tanya saya lah. Hal ni tak boleh buat, tak nampak pun, dah Allah Ta'ala tak izin, tak ada. Kalau Allah Ta'ala jadikan, dia kata aku nak meja ni bercakap, bercakap meja ni. Okey. Jadi yang paling dekat kita kata pandang kepada diri kita. Jadi asasnya di sifat hayat. Kan di kita ni ada 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ni pembuktian sifatullah. Jadi yang paling kuat apa dia? Sifat hayat. Kenapa sifat hayat? Tu orang mengaji dalam tauhid, sifat hayat ada ta'alluq tak? Tak ada ta'alluq. Kenapa sifat hayat ada ta'alluq? Sifat hayat mengesahkan, membolehkan adanya sifat ma'ani yang lain kepada zat pada pemikiran akal. Apa maksudnya? Cerita dia kalau sifat hayat tak ada, di kita ni sifat hayat tu tak ada, di atas dunia dia kuat, mati ya. Lah ni boleh tak dia nak angkat tu, nak tolong, nak angkat, nak tolak, nak apa ke? Tak boleh dah kan. Ketika hidup kita atas dunia ni nak mati, orang salam ada benda kat tangan tu, ada cakap lagi. Tapi kalau mati saja dia nak cakap tak? Dia tak cakap dah. Tapi kalau dia hidup lah, kalau dia tak boleh nak pegang pun, letak bawah kat lapik amari tu, dia kata. Dia suruh letak lagi. Mana hati tu nak tak? Hati tu nak lagi. Tak. Sebab apa? Sebab ada hayat. Cuba kalau hayat Allah Ta'ala ambil, letak sejuta atas dada dia, kalau dia bergerak melompat kita, itu bukan orang lah tu. Okay? Jelas tak? Habis. Bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang memerintah atas menghidupkan seseorang dan mematikan akan dia. Tengok muka surat sebelah. Bukan urat leher yang memerintah akan yang demikian itu.
Jadi syuhud kita bermakna yang memerintah tu Allah. Sebab Allah Ta'ala lebih hampir daripada urat leher. Yang kita pandang sehari-hari, segi zuhir, urat leher, betul tak? Boleh tak kalau Allah Ta'ala kata, contoh Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ni ketika dipancung, dia dipancung di bawah, makom dia di atas bukit. Saya pergi di masa pergi Aceh baru ni, saya pergi naik di atas tinggi nih, kepala dah tak ada, di berjalan pegang kepala dia naik ke atas bukit, sampai di atas bukit jatuh. Tempat dia jatuh tu yang ditanamkan dia. Lambang di bukit juga, di atas tinggi. Pada adat siapa nak berjalan elok sampai ke atas, lepas tu baru dia tumbang. Untuk wali besar dia bukan orang biasa, bukan ada jembelang tanah kan. Jadi makna di sini boleh kalau Allah Ta'ala nak jadikan. Ya, walaupun Hamzah Fansuri meninggal juga dia, sebab kepala dia dah putus, tapi dia bergerak lagi ke atas tu. Kita nak sampai ke atas pun mengah juga lah. Ini badan sehat, kepala tak ada, macam mana naik ke atas? Nah, itu tu wali. Okey, habis ya? Bukan pandang di sini. Yang memerintah tu Allah, bukan orang leher. Tapi segi zuhir dia orang leher tak? Kalau kerat leher, cerita mati. Tapi kalau Allah Ta'ala kata kerat leher, tak mati. Helai bila nak dipancung kepala dia, pecah, badan dia pecah, terbang jadi ramu-ramu. Kemudian guru dia kata kun kamakan, jadi oleh kamu sebagaimana kamu dulu. Cantum balik. Dia terbang macam tu nak pancung, banyak nak pancung tak boleh. Tapi segi syariat dia terpaksa dibunuh juga, bunuh tak. Itu hal laj. Okay. Maka ketahui daripada takrir ini, takrir surahan, bahwasanya Allah Ta'ala ialah yang terlebih hampir perintahannya kepada seorang itu. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah ini pekerjaan Allah, itu maksud kata. Pekerjaan Allah Ta'ala terlebih hampir. Apa juga, bukan cerita pandang di sini. Seluruh yang tu bagi orang yang dapat memandang, hati dia terdetik pun di hati dia sepatutnya kena kata Allah dah. Nafas kita, nafas siapa yang bagi? Kalau Allah Ta'ala tahan nafas kita, boleh buat nafas sendiri. Menggelabah kalau Allah Ta'ala tahan nafas kita. Okey, yang nafas lalu tanazul taraqi itu turun naik, adakah kita sadar, kita syuhud makhluk bahawa yang ni pembuktian tentang wujudnya Allah Ta'ala? Kalau tak ada, dalam ilmu kita ni tak ada, saya kata wajib Allah Ta'ala tanya di hari akhirat nanti. Kenapa? Sebab kita mensia-siakan umur kita. Umur yang berlalu tu sia-sia. Kalau kita dah ada ilmu, tak apalah. Ini ilmu pun tak ada, kepahaman nak syuhud pun tak ada. Benda apa saya nak tanya? Plastik ke lembu ke? Maaf cakap ya, plastik ke lembu ke apa benda yang kita ni? Allah Ta'ala tak pandang hebat kita macam mana. Ngaji sampai ke doktor pun tak jadi kerja ni. Kalau Allah Ta'ala tak, kalau di situ kita tak mengenal, kalau di situ kita memandang kepada makhluk, hati kita tak dapat memandang, Allah Ta'ala bukan ada rasa apa kepada dia. Allah Ta'ala zuhir bilismil muntaqimi pada hari akhirat nanti, dengan nama intiqam, dengan nama murka. Hang kenal aku tak? Kenal. Okey, hang lepas. Hang tak kenal, hang sakit. Situ ya. Senang. Yang Nabi Muhammad saja, ya Allah tolonglah dia, ya Allah tolonglah dia. Itu Nabi Muhammad. Yang Allah tak ada cakap apa dah. Kita sedia baik, apa semua lengkap, okey clear. Kalau masalah, sangkut antara dua sahaja. Jadi peringatan tu sudah ada ya? Daripada urat leher, bukan ia zatnya yang terlebih hampir, bukan zat Allah Ta'ala duduk di sini.
Zat Allah Ta'ala itu tak dapat dipikir. Zat Allah Ta'ala bukan bertempat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, boleh. Cukup. Cukup ya? Okay. Okay. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tak apalah, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung. Ini pun dah banyaklah, semoga lebih kita baca. InsyaAllah dapat ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil kepahaman. Jadi saya sebut untuk orang awam ni, tauhid tu penting. Ustaz Ihsan mengajar tauhid kan ya? Oh, tauhid tu yang Ustaz Ihsan mengajar tu, faham kan? Itu faedah yang paling besar, saya kata. Faedah yang cukup besar. Kalau di situ kita faham, paling tidak cara syariat kita dah lepas untuk ujian pada Allah Ta'ala. Lebih baik kita, nanti bila sampai tahap dia ngajilah kitab. Sampai tahap kita boleh berfikir, duduk di sini pula kita. Yang tu lagi cantik lah. Tapi yang Ustaz Ihsan ajar tu, Masya Allah, ambil satu-satu kepahaman sampai di kalimah la ilaha illallah nanti. Macam mana cara kita nak pegang kalimat la ilaha illallah tu? Luar biasa, insya-Allah. Jadi kita lihat, kalau kita dah mengaji daripada awal kitab tu, ambil satu, jangan tinggal sampai kita bertemu dengan kalimat la ilaha illallah nanti. Dia sedap lah. Lepas tu kita mengaji hakikat macam kitab macam ni, lagi kemah. Baru boleh kita syuhud. Ini cerita la ilaha illallah pun kita tak faham, tak apalah, ilmu kita belajar. Saya cerita di samping mengaji tauhid kan. Tapi kena mengaji tauhid. Jangan anggap Allah ini tauhid, yang ini kata aku nak hakikat je dia. Tak boleh dia tu. Yang tu yang lebih besar faedah. Wallahu a'lam. Insyaallah setakat itu yang dapat saya sampaikan. Yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina butuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaibin inabatal mukhbitin wa tabatas sadiqin syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaka na'rashik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqan ma'rifatika ma yanbaghi an ta'rafa bi. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.